A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berusaha, pengerusi masjid, ashabul tuan-tuan imam, EJK masjid, tuan-tuan guru, asatidah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah menghimpunkan kita pada malam ini di dalam satu program, iaitu Forum Maghrib Masjid di Hatiku. Itu tema forum kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada Masjid Al-Furqan, Kampung Sentua, Utan Haji Perlis, kita bawakan satu forum pada malam ini yang bertajuk Masjid Tempat yang Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang ni berada di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cinta. Allah letak kita pada malam ini di tempat yang sepatutnya sesuai dengan tajuk forum kita pada malam ini. Jadi terlebih dahulu suka untuk saya memperkenalkan dua orang panel kita, sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Yang pertama, tuan guru kita Al-Fadil Ustaz Sirajuddin Abdul Sattar. Semua kenal ikut, orang Perlis. Kan? Al-Fadil Ustaz Sirajuddin ni merupakan imam besar negeri Perlis, dan beliau juga merupakan ketua penolong pengarah bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Apa khabar Ustaz, sihat no? Alhamdulillah. Jadi panel yang kedua sebelah kiri kita merupakan Al-Fadil Dr. Zuraimi bin Ali, merupakan pensyarah kanan Universiti Islam, Universiti Malaysia Perlis, Ustaz no? UiTM, Universiti Teknologi Mara Perlis. Pensyarah kanan kita bawakan daripada orang Simpang 4, orang Simpang 4 Perlis. Jadi apa khabar Ustaz, sihat no? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, forum kita ni ada dua pusingan. Pusingan pertama, setiap panel diberikan sebanyak 15 minit, dan pusingan yang kedua diberikan sebanyak 10 minit sahaja. Jadi tanpa membuang masa, saya nak teruskan kepada soalan pertama, kepada panel yang pertama dalam pusingan yang pertama, insya-Allah. Al-Fadil Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan masjid tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin boleh huraikan kepada para jemaah dan penonton kita semua, apa sebab-sebab masjid menjadi tempat yang dicintai oleh Allah, dan juga mungkin boleh selit-selit sikit kelebihan-kelebihan yang terdapat di rumah Allah masjid ni. Jadi falyatafaddal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd.
Terima kasih Ustaz Syahifuddin selaku moderator pada malam ni. Imam merupakan imam dan guru takmir Jaib. Rakan panel yang bahagia Dr. Zaraimi Ali, pensyarah kanan UiTM Arau, yang berusaha Tuan Nazir, Tuan Pengusi, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang berada di sini dan yang berada di talian melalui Facebook Jaib dan Suara Sunnah, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada malam ni, masjid tempat yang disukai oleh Allah ataupun tempat yang dicintai oleh Allah, mengambil daripada petikan sabda baginda Nabi SAW seperti dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nabi bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang paling Allah kasih, tempat yang paling Allah suka, tempat yang paling Allah cinta, masajiduha, masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad, tempat yang Allah murka. Tempat yang Allah murka maksudnya tempat yang Allah tak suka. Aswaquha, pasar-pasarnya. Tak suka tu bukan tak boleh pi tu jangan lama sangatlah. Kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, jadi mungkin malam ni kita jadikan sebagai forum. Selama ni kita duduk dengan kuliah aja kan, seorang ustaz cakap. Jadi malam ni biar 3 orang bercakap, kan. Saya tengok sepanjang forum ni berbeza dengan kuliah. Kuliah ni kan bila kita dengar seorang bercakap 20 minit 20 minit kita mula dah. Duduk tempat yang Allah suka, hak ramai malaikat, hak musuh setan, kan. Jadi kita duduk sat pun sandak ke tiang, sandak ke dinding, menguap betul kan. Tapi dengan forum hak macam ni insya-Allah mungkin dan kot kan, baru gaya nak menguap sikit tukar panel lain. Kan pandai moderator puatung siap dah. 15 minit pusingan pertama, 10 minit pusingan kedua, dan lah isya sikit lagi kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allah kata hanya senya mereka yang mengimarahkan masjid-masjid Allah. Dalam Al-Quran Allah menggunakan perkataan masjid, masajid, tempat sujud. Kan, tempat sujud. Tempat sujud ni, masjid dipanggil isim makan, yang menunjukkan tempat. Kan, daripada perkataan sajada, yasjudu, sujud, masjid. Jadi masjid tu tempat, tempat sujud. Jadi masjid ni kalau ikut enactment kita ni, kita kira macam inilah, satu bangunan yang dijadikan tempat solat, satu bangunan wakaf kan, yang diwartakan oleh pihak berkuasa agama sebagai masjid. Tentu standard dia ataupun taraf dia berbeza dengan surau. Sebab sekarang ni kita sedang promosi orang kita ni main masjid. Sebab tu bila hari Sabtu ni banjir terkejut kan dekat beberapa negeri tu, jadi ada yang dia main sentimen sikit, kan. Dia kata ni tengok masjid ni dia buat penjarakan sebab tu turun bala, semua pakat main masjid, tak ada dah penjarakan. Sebenarnya Covid tu sendiri bala dah pun, kan. Dengar nak banjir baru ni, banjir banyak tempat dah pun, kan. Kampung saya kat Penang berapa kali banjir dah pun, kan. Belah Arau tu punya orang kata kawasan rendah ni guruh di langit, hak bawah tu kira banjir dah, baru guruh tak hujan lagi, punya nak habaq kawasan rendahnya, kan. Jadi dengan bawa sentimen kata tengok ni sebab bola baru ni tak ada penjarakan,
Kan orang naik kenderaan awam tak ada penjarakan. Tengok disebabkan masjid berpenjarakan lah menyebabkan bala. Kan? Sebenarnya bala ni untuk orang tak main masjid. Kan? Kita hak main masjid ni ujian juga, tetapi ujian ini Allah bagi pelbagai kepada kita. Jadi dalam ayat ni Allah puji golongan yang mengimarahkan masjid. Sebab orang yang mengimarahkan masjid ni dia mai tempat yang Allah suka. Sebab itulah Allah kata hanya senya mereka yang mengimarahkan masjid man amana billah, mereka yang beriman dengan Allah wal yaumil akhir, hari akhirat. Mula beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, wa aqamas salah, mendirikan salat, wa ataz zakah, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut mereka itu melainkan kepada Allah. Tengok Allah kata apa? Fa'asa ulaika, mudah-mudahan mereka itu yang mengimarahkan masjid ni, yang beriman dengan Allah dan dengan akhirat ni, yang mendirikan salat ni, yang bayar zakat ni, yang tidak takut kecuali kepada Allah ni, Allah kata mudah-mudahan mereka ini ayyakunu minal muhtadin, sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita ni kan, kita hak main masjid ni berada dalam ayat ni yang Allah sendiri doakan untuk kita. Allah sendiri yang doakan untuk kita, fa'asa ulaika, mudah-mudahan kita yang mengimarahkan masjid ni tergolong daripada mereka yang sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Jin ayat 18 Allah menggunakan perkataan masjid juga. Allah kata wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Nabi kata hanya sahaja masjid ini lillah, untuk Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kalau zaman dulu untuk umat selain pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi yang terdahulu, syarat sah ibadat, syarat sah solat mereka mesti di tempat ibadat. Tetapi kita tak, kan? Nabi kata innama ju'ilatil arda masjida wa tahura. Nabi kata sesungguhnya dijadikan bumi ni sebagai masjid, boleh kita semayang, wa tahura, dan bersih. Nak menunjukkan tanah tu boleh dijadikan bahan untuk tayamum. Kan? Jadi tuan rahmat Allah sekalian, jadi dalam ayat dalam surah Al-Jin Allah nak sebut kepada kita masjid ini tujuan dia untuk kita lakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan pesan kat kita, fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kamu seru, jangan kamu berdoa, jangan kamu duk promosi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini beza. Nak cerita beza masjid sebagai tempat wakaf yang diwartakan sebagai masjid oleh pihak berkuasa agama, yang berbeza dengan mana-mana surau. Yang surau dibina atas dasar peribadi, atas dasar parti, kan, atas dasar kumpulan-kumpulan tertentu, dan kita ucap tahniah kepada satu parti dalam Perlis ni yang merupakan parti kerajaan ni, buat kenyataan kemarin mendokong keputusan yang ditetapkan oleh MAIPS, yang kita minta semua surau yang ada kaitan dengan parti tersebut ditutup buat masa ni sehingga dibenarkan beroperasi semula. Tarikh bila? Wallahu a'lam. Hak tu kita ucap tahniah. Baru ni minggu lepas baru kita sebut dalam forum, kita kata dulu masa pembangkang, masa jadi kerajaan pun pembangkang juga, orang suruh tutup masjid, bukan masjid juga. Alhamdulillah. Kan bagus jugalah forum ni. Kan ada kesan juga, orang dengar juga forum ni. Jadi mudah-mudahan surau hak tutup dah. Kita harap bila surau tutup semua pakai main masjid. Barulah manfaat tu masjid lebih sikit. Sebab itulah
Nabi puji semayang jemaah ni, semayang hak 3 orang lebih baik daripada 2 orang, hak 4 orang lebih baik daripada 3, hak 5 lebih baik daripada 4. Cuma hak musim Covid ni risaulah sikit kalau mai penuh masjid kan. Tapi setakat dengan penjarakan ni, insya-Allah mudah-mudahan selamat. Dan yang terakhirnya, ada 2 minit lagi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sebut 7 golongan yang akhirat nanti mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu penceramah duk sebut hadis ni. Nabi kata, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapat naungan Allah akhirat nanti, yang mana pada ketika tu tidak ada naungan selain pada naungan Allah. Kita tengok musim banjir, sudahlah, siapa boleh tolong kita pada ketika tu? Ayak yang kecil menjadi kawan kita, bila besar jadi lawan kita, kan? Dan kita yakin kadang-kadang bila orang buat kenyataan kan akan ada banjir, bila manusia dah bersedia, dia tak mailah benda terkejut. Dia mai terkejut ni ketika manusia leka, manusia lalai, kan? Bulan Disember ni bulan yang banyak bala-bala hak di dunia ni, hak besar-besar yang tanpa manusia sangka, kan? Kita dulu mungkin kita dengar zaman saya kecil sekolah darjah rendah dulu, ribut Grab di Sabah mati 1000 orang lebih. Tapi dah zaman tu tak ada TikTok, tak ada Facebook, tak ada YouTube. Jadi hak sampai kat kita ni tak bermaklumat sangat, kan? Tetapi hak berlaku sekarang ni, walaupun Selangor, Pahang, Perak apa semua ni, kita boleh tengok dalam video, kan? Punya nak diselamatkan, termasuklah kita tengok satu video tu, seorang makcik ni nak diselamatkan, punya tak ada dah, nubuk tunggu tengah ni, ada tali je, tolong tarik, lapik dengan tilam, tarik tok ni pi, tiba-tiba jatuh tok ni dalam banjir. Allahu Akbar. Tengok, kita boleh tengok susah payah, kan? Nak cerita pada ketika tu tak ada siapa dah sebenarnya. Inna lillah. Sebab itulah musibah besar manapun, kecil setara manapun, Tuhan dah sebut dah, alladzina idza asabathum musibah, bila ditimpa musibah, Allah kata, qalu, mereka akan kata, inna lillah, kita ni milik Allah dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Begitu juga 7 golongan akhirat nanti yang mendapat naungan Allah, yang antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seseorang yang jantung hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Wallahu alam. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sirajuddin, kupasan yang sangat menarik, kupasan yang sangat membuka mata kita bahawa masjid ini tempat yang Allah sangat cinta. Kalau banding dengan tempat lain, tidak ada tempat yang paling Allah cinta melainkan masjid ni lah. Tapi kadang-kadang masyarakat kita tak berapa nampak masjid ini tempat yang Allah paling cinta. Mereka nampak tempat lain, Ustaz, no? Yang ni paling rugi kita hidup kat dunia kalau kita tak nampak masjid. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tertarik dengan satu hadis, sepotong hadis yang dibaca oleh Ustaz Ahmad Sirajuddin tadi. Rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masajid. Satu orang lelaki yang hati dia ni memang sangkut dengan masjid. Dia tak boleh pi ke tempat yang lain. Allah tak sebut dekat sini, Nabi tak sebut rajulun yang bersangkut hati dia dengan tempat solat yang lain, tempat-tempat yang kecil. Tapi Nabi fokus dekat sini adalah tempat yang menjadi kesatuan semua orang Islam, iaitu masjid. Saya rasa ini jelaslah kepada kita untuk kita sama-sama ambil manfaat daripada apa yang Nabi pesankan kepada kita. Masjid kita ni, seluruh masjid negeri Perlis ni cukup untuk menampung kapasiti
Seluruh masjid negeri Perlis ni tidak ada lagi lah masjid yang boleh katakan solat 5 waktu ni tak cukup tempat, terpaksa balik rumah. Tak ada Ustaz. Mesti ada punya tuan-tuan. Jadi insya-Allah itu kupasan daripada Ustaz Sirajuddin tadi. Terima kasih banyak. Jadi kita pindah kepada soalan yang kedua, kepada panel yang kedua di dalam pusingan yang pertama. Baik. Al-Fadil Dr. Zuraimi Ali nak tanya sikitlah doktor. Tadi Ustaz Sirajuddin ada sebut bahawa masjid tempat yang paling Allah cinta, sebaliknya pasar tempat yang paling Allah tak suka. Jadi mungkin doktor boleh terangkan kepada kami ini mengapa Nabi bersabda demikian. Apa kelebihan yang ada pada masjid, apa kekurangan yang ada pasar dan sebagainya. Tafadhal Al-Fadil Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh jawatan kuasa masjid dan juga penganjur pada malam ini kerana sudi menjemput saya sebagai panel untuk berforum. Dan yang seterusnya yang saya hormati pengurusi majlis Ustaz Sahifuddin, rakan gandingan panel saya Ustaz Ahmad Sirajuddin, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Berbalik kepada persoalan yang dilontarkan oleh pengurusi majlis berkenaan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang dilaporkan oleh Abu Hurairah di dalam riwayat Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Sebaik-baik tempat yang Allah Ta'ala sukai adalah masjid-masjid lah, dan seburuk ataupun tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah pasar-pasar, aswaq. Jadi dalam hadis ini ada beberapa pandangan lah. Disebabkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kebiasaannya saya akan bawakan kepada tuan-tuan salah satu pandangan yang masyhur daripada Imam An-Nawawi rahimahumullah di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Apa yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahumullah, dia kata apa? Ketika mana dia mensyarahkan hadis ini, dia menyebut bahawa masjid merupakan tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana di sana umat Islam menunjukkan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah tempat ini merupakan tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hadir tuan-tuan main masjid, tujuan dia ialah untuk kita melakukan ibadah salat berjamaah, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga kita merapatkan hubungan silaturahim sesama kita. Itulah lambang di mana syiar Islam dapat ditunjukkan melalui kesatuan dan kekuatan. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, yang menariknya Allah Ta'ala jadikan masjid ini sebagai satu measurement ataupun pengukur, di mana Allah Ta'ala kaitkan masjid ini dengan iman, kan? Jadi kalau kita orang yang beriman, kita kena ada rasa tanggungjawab dan amanah untuk mengimarahkan rumah Allah. Sebab kalau kita tengok kebelakangan ini, apabila kita berada dalam fasa di mana SOP kita nampak dah boleh kita bagi ruang untuk jemaah hadir ke masjid, tapi kita melihat
masih lagi orang kata apa, jemaah berkurangan. Jadi kita tidak tahu di manakah ahli jemaah yang lain ni, sedangkan kita boleh dah buka banyak tempat-tempat untuk kita solat kan. Kemudian Imam An-Nawawi juga menyebutkan di dalam hadis ini ketika mana dia syarah mengapakah dikatakan bahawa pasar-pasar itu merupakan tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dikatakan bahawa di sanalah berlakunya kita kata penipuan, tipu daya, amalan riba, bahkan dikatakan sumpah yang dusta. Kadang-kadang kita tengok ada sesetengah peniaga-peniaga ni dia menipu kan dan sebagainya, mungkir janji. Dan yang paling ketara sekali kalau kita lihat bagaimana al-aswaq, pasar-pasar ini menjauhkan diri ataupun menjauhkan seseorang itu daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang disebut oleh Imam Nawawi berkenaan tentang hadis daripada riwayat Muslim. Kemudian ada juga beberapa pandangan, contohnya Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa memasuki pasar itu hukum dia makruh. Makruh ni maksudnya sesuatu yang tidak disukai lah. Sebab apa dia kata? Kalau kita lihat hari inilah lebih dahsyat lagi pasar-pasar yang kadang-kadang berlakunya pencampuran di antara lelaki dan wanita. Tapi sekarang ni disebabkan musim Covid pun, tapi berlakulah juga kan kita kata percampuran, lepas tu dengan sesaknya dan sebagainya kalau di tempat-tempat seperti stadium kan, di pasar-pasar kan. Jadi kita melihat itu merupakan satu perkara yang mana menyebabkan berlakunya pelanggaran batasan hukum syarak tadilah. Jadi sebab itu Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa hukum makruh masuk ke pasar tadi tu. Dan juga dikatakan juga terzahirnya padanya kebatilan dan juga kemungkaran kan, dengan kita kata pendedahan aurat dan sebagainya. Jadi sebab itulah itu pandangan yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi ketika mana membahaskan tentang hukum seseorang masuk ke pasar kan. Kemudian pula saya bawakan pandangan Imam Ibn Battal. Dia kata apa? Masjid merupakan tempat di mana disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok daripada permulaan seruan azan tu dikumandangkan, disebut dengan nama Allah Taala, Allahu Akbar, panggil manusia, hayya 'alas salah, datang ke masjid, sehinggalah kita tengok kita dirikan solat berjemaah dan seterusnya. Semuanya berfungsi untuk kita apa? Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala pasar pula dia kata tempat yang bising dan lalai serta tempat manusia sibuk untuk mengumpul duit. Jadi manusia lalai dan akhirnya manusia terlupa untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dengan kesibukan dunia, mengejar kepada orang kata apa, habuan, keuntungan dunia semata-mata. Itu antara yang disebut oleh pandangan Ibn Battal. Begitu juga Imam Al-Mawardi dan selain daripadanya mencela perbuatan orang yang sentiasa melazimi orang kata apa, pergi ke pasar-pasar dan juga banyak menghabiskan masanya dengan menyibukkan dirinya sehingga mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beberapa pandangan yang dikemukakan dalam menjelaskan tentang hadis yang telah pun disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sirajuddin tadi. Seterusnya saya nak bawakan kepada tuan-tuan kepada ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taubah, juga telah diperkatakan disebut oleh Ustaz Sirajuddin, di mana Allah Taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maksudnya hanya sahaja orang yang mengimarahkan rumah-rumah Allah ini, masjid Allah ini, ialah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, tidak takut melainkan Allah. Ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang yang dikatakan mendapat petunjuk. Cumanya saya nak sebut tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan ada satu ayat daripada surah At-Taubah juga, pada ayat yang ke-112.
nak kaitkan tentang orang yang beriman tadi dengan fungsi masjid, di mana Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang ke-112, Allah Ta'ala berfirman at-taibuna, iaitu mereka yang bertaubat. Kita tahu bahawa bila mana manusia dia kembali insaf, dia akan pergi ke rumah Allah untuk memohon rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kelebihan masjid ni cukup banyak. Tuan-tuan langkah saja ke masjid ni, banyaknya bilangan langkah ke masjid tadi itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan juga mengangkat kedudukan seseorang. Jadi at-taibun, orang yang nak bertaubat, dia tengok masjid, rahmat Allah Ta'ala terbuka luas untuknya. Yang kemudian al-abidun, orang yang beribadat. Kalau kita masuk masjid, kita nak buat ibadat, kita bukan nak buat maksiat, kita bukan nak buat dosa. Jadi kita hadir ke masjid dengan tujuan kita nak melakukan ibadat kita ikhlas kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga al-hamiduna, kita mengucapkan tahmid, pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-saihuna, kalau kita tengok di sini dia kata apa? Iaitu orang yang mengembara untuk menuntut ilmu dan mengembangkan Islam. Mungkin tuan-tuan kalau tengok fungsi di masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai pusat penyebaran ilmu. Sehingga kan kalau tuan-tuan tengok daripada masjid, maka lahirnya institusi pondok lah. Kita tengok ada setengah negeri dia ada sistem pondok kan. Kemudian daripada sistem pondok dia upgrade sikit, dia jadi satu entiti ataupun kita kata institusi yang nama dia university. Dia formal sikit, dia lebih mendalam dan juga lebih advance lah kita kata kan bidang pengajian tersebut. Jadi kita kata punca penyebaran ilmu itu dimulai di masjid. Masjid kan, Masjid Nabawi itu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyampaikan ilmu. Kemudian ar-raki'un, kita datang ke masjid kita sentiasa rukuk. As-sajidun, kita sujud kepada Allah. Al-amiru nabil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kita sentiasa dengar untuk tujuan apa? Khatib mengingatkan kita supaya buat benda yang ma'ruf, benda yang baik, dan mencegah daripada perbuatan-perbuatan mungkar. Wal hafizuna li hududillah, dan kita sentiasa menjaga batasan hukum hakam syarak ataupun hudud sempadan yang Allah Ta'ala telah tentukan kan. Kita jaga hubungan kita, silaturahim, tidak bermusuhan, tidak bergaduh dan sebagainya. Jadi kelebihan masjid ni kalau kita baca ni banyak hikmah lah. Kita boleh senaraikan yang terakhir di penghujung ayat itu Allah Ta'ala sebut wabasyiril mu'minin, dan berikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, hanya sahanya orang yang mengimarahkan rumah Allah itu mereka yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Jadi tuan-tuan tengok tak macam mana hikmahnya kita melihat fungsi masjid itu, kelebihannya kalau berbandinglah di tempat-tempat yang lain yang boleh menyebabkan seseorang itu lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan kita doa, panjatkan rasa syukur kita, sentiasa memuji Allah, sentiasa bertasbih kepada Allah, sentiasa bertakbir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabak COVID-19 ni dan kita boleh kembali semula duduk berjamaah di dalam masjid sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Sahifuddin untuk round yang pertama. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih, jazakallahu khairan Dr. Zuraimi. Jadi kesimpulan yang kita boleh dapat daripada kupasan doktor tadi adalah masjid tempat berkumpulnya segala kebaikan. Masjid tempat terkumpulnya segala ketenangan. Dan ini disebutkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pasar yang dimaksudkan dekat sini apa dia? Market,
mall, nat, kita dah pergi nat, pasar malam dan sebagainya, semua ni pasar. Tempat ni paling Allah tak suka. Bukan bermaksud Allah tak suka, Allah tak bagi kita pi. Allah bagi kita pi. Tapi pi tu cepat. Jangan duk lengah lama-lama dekat pasar tu. Duk cari benda-benda yang tak sepatutnya dekat pasar tu, buang masa dekat situ banyak, makruh. Makruh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebab di pasar ini terdapatnya banyak syaitan duk tunggu ni. Duk tunggu nak hasut kita. Peniaga-peniaga pun kadang-kadang di sana banyak berlakunya penipuan. Sebab itu tuan-tuan, saya nak tambah satu je. Sebab itu bila kita nak masuk ke pasar, baginda Nabi SAW, beliau baginda pernah mengajarkan kepada kita satu zikir, satu doa sebelum masuk pasar. Dan doa ini acap kali diulang dalam khutbah kita. Tahun ni saja 2 kali seingat saya. Khutbah kedua, apa kata Nabi? Man dakhala as-suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata, barang siapa yang baca zikir ini sebelum dia masuk pasar ataupun ketika dia nak masuk ke pasar, apa ganjaran dia? Kataballahu lahu alfi hasanah, dituliskan kepadanya 1,000,000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, dipadamkan kepadanya dosa sebanyak 1,000,000, bukan sikit tuan-tuan. Dan Nabi kata wa rafa'alahu alfi darajah, diangkat kepadanya 1,000,000 kebaikan. Dalam khutbah Jumaat kita dah ulang banyak kali dah, tapi kita tak tahulah beramal tak beramal ni, itu tak tahulah kita ni. Mudah-mudahan kita semua dapat beramal. Sayang, kita buat amalan sikit tapi pahala Allah nak bagi 3,000,000 tuan-tuan. Jadi insya-Allah itu pusingan pertama. Alhamdulillah, kita pindah kepada pusingan kedua. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada panel yang pertama kita, Al-Fadhil Ustaz Sirajuddin. Apakah manfaat yang masyarakat, iaitu kita semualah, apakah manfaat kita semua boleh dapat daripada masjid kita ni? Dan bagaimana cara untuk kita dapatkan manfaat daripada masjid kita ni? Contoh dia, bacaan Al-Quran setiap pagi selepas subuh. Itu cara dia tuan-tuan. Contoh saya bagilah. Selain daripada itu, Al-Fadhil Ustaz lah bagi banyak-banyak, yang ambil masa dan marah pula tuan-tuan. Jadi silakan Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz Syaifuddin, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Jadi berkaitan dengan pasar yang Ustaz Syaifuddin sebut tu, sebenarnya bukan kita dah nampak macam besar-besar pasar, lepas tu mall, nat, kan, kedai makan pun masuk tu, kan, suq, aswaq jamak dia. Cuma kita duk biasa dengan pasar ni, kita duk bayangkan macam pasar raya, nampak macam besar-besar. Hak kedai makan, hak kita duk pi tu masuk juga dalam dikira yang Nabi sebut abghadul biladi ilallah, tempat yang Allah tak suka. Tetapi bila Ustaz Syaifuddin sebut tentang bila kita baca zikir tu, kan, kira mula berapa? Alfin hasanah, kan, Nabi kata pahala kita baca tu 1,000 kali 1,000. Nabi tak sebut 1,000,000 pun, Nabi sebut alfin, 1,000 kali 1,000. 1,000 ada berapa kosong? 3 kosong. Okey, 1,000 kali 1,000 3 kosong, jadi kali sekali lagi dapat berapa kosong? Lulus yang matematik sini ni, kan? Sebab bendahari telefon tadi dia kata tak boleh mai, kalau tidak bendahari turun jawab, kan. Orang Kelantan kata 1,000,000 ne,
Sejuta ne tu ne 60. 60. Alfa alfin maksudnya boleh tak pergi pasar? Boleh. Baca doa tu, baca zikir tu. Kan? Baca zikir itu. Jadi dapat 1000 kebaikan, sejuta kebaikan, sejuta pengampunan dosa dan sejuta darjat. Masya-Allah. Jadi boleh pi. Bukan tak boleh. Kan? Cuma ada ketika jadi haram. Kan? Jadi haram. Kan? Kita nak pi haji susah. Tapi kalau pergi kedai makan, hari-hari dapat pi haji. Kan, main dam haji ya, udah boleh pergi haji. Dah lah tu. Kalau pergi haji nu balik jadi baik, hak ni haji hak jahat ni. Kan? Bila dapat pergi haji, habis dia makan. Kan? Jadi ada benda-benda kita boleh terbayangkan bila kita main masjid, nak sebut jahat, dalam masjid ni. Macam lah luar masjid Tuhan lain. Dalam masjid, luar masjid Tuhan yang sama ya. Macam orang lah bila dia mengata, dia kata, weh, hang nak tahu, hang ni kita kan puasa dan tunggu buka puasa dulu. Padahal buka puasa satgi sama je. Macam orang pergi buat haji. Kan, bila cakap kat Mekah dia, weh, hang ni Mekah ni dan tunggu Jeddah dulu. Padahal Jeddah Mekah Tuhan yang sama ya. Kan? Jadi sama juga Tuhan yang sayang ke masjid dan Tuhan yang tak suka ke pasar ataupun kedai ni, Tuhan yang sama. Kan? Tuhan yang sama. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, berkaitan dengan masjid ni, maksudnya macam inilah, kita ada 101 masjid dalam Perlis ni. 101 masjid ni, ada masjid yang boleh muat, masjid ni boleh 1000 orang sampai ni masjid kita. Kalau penjarakan tak sampai kot no. Kalau sah yang rapat mungkin sampai lah 1800 hingga 1000 lah. Kan? Macam Masjid Alwi, Masjid Tuanku tu sampai 2000 sampai 3000 orang. Masjid Negeri boleh 4000 orang. Jadi 101 masjid ni boleh dapat 150,000 orang rakyat Perlis. Rakyat Perlis ada dalam 200,000 lebih. Tak pi surau tak apa lah. Bahasa mudahnya. Kan? Dengan musim Covid macam ni, surau tutup sat. Ikut arahan ulil amri. Mai masjid semua. Dengan penjarakan insya-Allah. Kan? Cuma nanti ada ruang bila dah fatwa kata boleh rapat sah, kita rapat sah. Lah ni penjarakan kita taat dulu ulil amri. Kan? Sebab Mekah Madinah dah rapat sah dah. Maksudnya kita ke arah tu lah. Kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, saya tertarik dulu ada pandangan yang orang sebut kita kena memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat. Ini penting. Kan, sebab kita tak mau dah masjid kita ni jadi tempat orang, tempat lepak orang pencen sahaja. Kan, tetapi masjid ni tempat orang muda kita, kan, pemuda-pemudi, belia-belia wanis kita, semua masjid ni kira tempat semua orang boleh main. Cuma buat masalah ni hak bawah 12 tahun tu belum dibenarkan lagi. Tetapi tuan-tuan, saya pelik nak kata semua ada cucu belaka ataupun anak. Saya yakin semua ada cucu, dah ada anak-anak yang umur 12 sampai 20 tahun. Tapi kita tak nampak pun malam ni. Kan, cuti sekolah 3 minggu. Tapi kita tak nampak. Mana mereka ni? Mana mereka? Maksudnya mereka duduk rumah, lah ni duduk tengok TV, YouTube, ada Unify kat rumah. Kan? Jadi kita tak membudayakan masjid ini sebagai tempat untuk anak-anak main sini. Kan? Saya bila sembang dengan kawan-kawan lah, mungkin Dr. Zuraimi mungkin ada pengalaman lah sama budak-budak dulu. Orang tua dulu bagi kebebasan budak-budak main-main kat masjid. Kan? Dulu zaman dulu kira boleh berlari dalam masjid. Kan? Boleh naik ke bawah masjid. Kadang-kadang bila lambat sikit masjid, kami tolong azan. Kan? Tu pun sambil duk sembahyang dan lagi kenak kawan-kawan. Kan? Rupanya hak kenak kawan-kawan ni kadang-kadang bila duduk sujud, bukan kenak apa, kenak lagi batal ya. Saya dia kena takbirin, angkat kain. Kan? Nampak tergantung. Kan? Hak itulah yang sekarang ni jadi pegawai JAKIM, jadi ustaz, jadi pensyarah. Sebab apa? Sebab hak nakal-nakal ni berkat main masjid zaman budak-budak jadi orang mereka. Jadi orang.
Kita pun sama dah zaman dulu, masjid terbuka. Masjid terbuka. Sebab itulah kita perlu wujudkan satu masyarakat yang masjid ni semua orang cari masjid. Bukan terpaksa, dah tak ada, dah pusat pemulihan banjir, terpaksa masjid jadi pusat pemulihan banjir, baru mai masa ketika tu. Dah terdesak dah. Bukan keadaan macam tu. Keadaan yang mana sihat kita di masjid, sakit kita pun masjid, mati kita pun mai solat kat masjid. Punya dahsyatnya kita. Kan? Jadi kita nak masyarakat kita masyarakat kita yang macam tu. Jadi semua ini memerlukan pengurusan masjid yang hebat. Sebab itulah untuk masjid ni kita ada pengurusan, pengimarahan, prasarana, persekitaran. Jadi semua jawatan kuasa yang di masjid kena ambil peranan. Kan? Tak mau dah duk bergaduh-gaduh dalam jawatan kuasa ni. Berkawan elok-elok dengan jemaah. Kan? Pengimarahan kita ada di masjid. Duit yang tuan-tuan sumbang tu, hak tu kita guna untuk manfaatkan masjid. Kan? Manfaatkan masjid. Kan tadi ada dalam surah sunnah tu orang komen, forum malam ni tak buat baca Yasin ke? Kan? Sebenarnya hak nak baca Yasin tak apa, baca Al-Faisha lagi. Kan? Cuma hak malam ni Nabi buat kafi lah kan. Salah tak baca Yasin? Tak salah. Kan, tak salah, saja nak jawab sebab ada salah seorang penonton kita dia tanya sebab pemalam ni tak baca Yasin. Kan kita kata bacalah. Kita nak buat forum kan. Cuma balik kita buatlah kafi ataupun pagi esok. Cuma nak cerita macam tu lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak tutup dan sebelum azan ni, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sebut tentang semayang kita dalam keadaan jemaah ni di masjid ni. Nabi kata tudha'afu ala salatihi fi baiti. Allah gandakan pahala berbanding solat kita di rumah. Sebenarnya tuan, pejam mata kita saat ni 2 tahun lepas sebenarnya jemaah yang sama je. Sepanjang Covid 2 tahun ni, yang pada peringkat awal lu pakat duk kata apa ni Jabatan Agama duk tutup masjid, kami nak sembahyang kat mana? Kita teringin juga nak tengok orang-orang yang duk kritik macam tu. Kan? Kadang-kadang nama hak Facebook tu bukan kita tak kenal lah. Kan? Ke artis hak duk Perlis pun ada. Dia kata apa mufti Perlis tutup masjid. Amboi yang hang tutup aurat budak. Tak padan nak kenen kita. Kan? Kita nak kempen orang solat kat masjid, pahala digandakan. Termasuklah wafi suqi, termasuklah solat di pasar, dapat 25 pahala. Lalu Nabi kata, wazalika, yang dibikin tu sebab apa dapat macam tu? Sebab apa dapat macam tu? Sebab yang pertama Nabi kata iza tawadda'a fa ahsana al-wudu. Bila dia berwuduk kat rumah, dia wuduk elok-elok. Dia wuduk elok-elok. Kemudian semua kharaja ila masjid, kemudian dia keluar dari rumah, mai ke masjid. Kemudian dia keluar dari rumah mai masjid itu bukan kerana apa? Sebab nak solat kat masjid. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah dengan satu langkah illa rufi'at lahu biha darajah, melainkan setiap langkah dia tu dapat satu darjat. Satu darjat Ustaz Syabuddin, pi pasar sejuta. Kan? Pi pasar sejuta, maksudnya yakinlah doa. Saya Ustaz Syabuddin kena ulang sekali lagi doa tu, mungkin tuan-tuan boleh hafal balik. Kan, la ilaha illallah syari'a yuhyi wa yumiit semua tu. Hak tu pi pasal tak ingat dah sebenarnya. Tak ingat dah. Tetapi masjid kita boleh ingat. Sampai masjid Allahu Akbar, tempat yang disebut nama Allah. Kan? Setiap langkah dapat Allah angkat darjat kita, dihapuskan dosa kita. Bila kita solat, malaikat duk berdoa dekat kita sehingga sampailah kita berada dalam tempat solat kita ni. Allah, pada malaikat berdoa, Allahumma fillahu warhamhu, ya Allah ampunkan dosa dia, beri rahmat kepada dia. Sentiasa kita dapat pahala ni selagi mana kita berada di masjid. Bayangkan ketenangan kita penuh dengan kerahmatan, dengan keredaan Allah apabila kita berada di masjid. Pastikan masa kita 5 waktu solat kita sentiasa di masjid. Dan pastikan juga jawatan kuasa masjid kena buat banyak program supaya dapat tarik jemaah yang pelbagai lapisan
bukan yang pencin sahaja, yang pemuda, pemudi, kanak-kanak, semua sekali. Semua otak akan fikir, semua nak mai ke masjid supaya semua akan masuk, lelaki ataupun perempuan yang jantung hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Wallahu a'lam. Bagi laluan dulu. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Kita bagi laluan kepada azan dulu insya-Allah. Ataupun peranan institusi masjid ni. Jadi kalau sebagaimana yang saya bacakan tadi kepada tuan-tuan, bahwasanya kita disuruh untuk mengimarahkan rumah Allah Ta'ala dengan kita melakukan ibadat, kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, kita adakan majlis ilmu dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga Al-Quran mengingatkan kepada kita ada satu lagi measurement, ukuran, di mana ada satu masjid yang mana fungsi dia Allah Ta'ala dia tak suka, yang disebut sebagai masjid dirar. Dan salah satunya antara disebabkan kerana apa? Kerana masjid itu dijadikan sebagai tafriqan bainal mu'minin. Dia jadi pemecah belah masyarakat umat Islam. Jadi kita datang ke masjid ni tuan-tuan, kita nak buat apa? Kita nak tingkatkan ukhuwah kita sesama umat Islam. Kita nak bersatu. Kita tak nak berpecah, kan? Tapi ada sebahagian orang dia datang ke masjid ni dengan tujuan-tujuan tadilah. Dan ini adalah satu bentuk piawaian yang mana Al-Quran sebut yang ni Tuhan tak nak. Masjid dirar ni. Dan kita nak masjid yang mana semua orang hadir untuk tujuan mengimarahkan rumah Allah. Bahkan Nabi SAW sendiri pun tunjuk kepada kita melalui sunnahnya kelebihan masjid yang Rasulullah SAW kehendaki kepada kita. Cuma kita kena rajin baca lah lagi, baca kitab fiqh sunnah, bacalah kitab-kitab berkenaan tentang hadis-hadis yang menunjukkan kelebihan tentang fungsi dan peranan masjid ni. Yang keduanya saya nak sebut sikit kepada tuan-tuan, selain daripada masjid dijadikan sebagai tempat untuk kita beribadat, masjid juga di zaman Rasulullah SAW juga dijadikan sebagai pusat pentadbiran negara, di mana Rasulullah SAW sendiri menguruskan hal ehwal umat Islam. Baginda mengadakan mesyuarat, dia ada musyawarah, kan, dia ada syura, bincang. Kita pun sama-sama kalau boleh bincang elok-elok. Ada setengah tempat lah, bukan di sini lah, di tempat-tempat yang lain lah, kan. Dia tak boleh nak bincang, kan, dia susah nak bawa berbincang. Mungkin disebabkan kerana ada masalah al-qud, kan, dan sebagainya lah. Kemudian juga tempat di mana dihimpunkan masyarakat lah, umat Islam, menerima tetamu dalam dan luar negara, dan juga membuat ucapan-ucapan penting, menyelesaikan persengketaan dan sebagainya lah. Semuanya dilakukan dalam masjid juga. Itu antara salah satu fungsi masjid di mana Rasulullah SAW menjadikan sebagai salah satu, kita kata, tempat untuk mengurus hal ehwal umat Islam. Yang keduanya, masjid juga dijadikan tempat di mana para khalifah dibai'ah, kan. Kemudian disebutkan juga lagi berfungsi sebagai pusat penerangan baik, sama ada dalam perkara siasah ataupun dari sudut ekonomi, dari sudut sosial, keilmuan, bahkan dari sudut peperangan. Tadi saya teringat Ustaz Sirajuddin sebut, dia kata pihak masjid ni kalau boleh buatlah banyak program, kan. Dan kalau tak salah saya dulu ada satu anjuran daripada Regimen 504, sebab Tuanku Raja Muda ni dia komandan 504. Dia boleh kalau minta satu masjid ni, dia nak ada sukarelawan lah yang menyertai askar wataniah. Jom pakat sertai tuan-tuan, kan. Setidak-tidaknya kalau berlaku di saat-saat kecemasan, contoh macam musibah banjir tu, kita ada pasukan sukarela yang boleh diatur gerak, kan. Di saat waktu kecemasan tadi tu, kita ada Angkatan Pertahanan Awam, APM, kita ada macam-macam lah hari ni.
NGO sukarelawan yang boleh kita jadikan sebagai satu program yang untuk tujuan kita kata ada kerjasama di antara pihak masjid dan juga organisasi luar. Jadi itu antara kita tengok beberapa perkara yang boleh kita cuba anjurkanlah untuk lebih meningkatkan, mewujudkan kesefahaman di antara organisasi luar dan seterusnya kita nak bawa, nak tarik anak-anak muda kita ni. Okey, yang seterusnya lagi disebutkan lagi, dia kata pusat aktiviti ekonomi. Dan Rasulullah ada satu riwayat menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid ni tempat simpanan harta lah. Dalam riwayat disebutkan di sini, di mana riwayat Bukhari menyatakan bahawa pernah dibawakan kepada Nabi harta daripada Bahrain. Kemudian Rasulullah kata letak dalam masjid, kemudian Rasulullah mengagihkanlah harta yang dibawa tadi tu, kan, yang disimpan tadi tu. Kemudian juga masjid juga dijadikan untuk latihan jihad dan juga merawat para mujahidin. Kalau kita tengok pun dalam situasi-situasi yang kecemasan lah, kita kata kalau kita nak tempatkan sebahagian daripada mangsa-mangsa lah, kalau kawasan tu masjid kita boleh letakkanlah jika berlakunya situasi-situasi yang mana tempat tadi itu mengalami contoh musibah banjir dan sebagainya. Yang kemudian juga masjid juga adalah pusat bantuan kepada mereka yang memerlukan, terutamanya golongan fakir dan miskin. Tuan-tuan, kalau kita tengok pada carta tu, senarai tu bilangan hasil daripada sumbangan sedekah orang ramai kepada pihak masjid, maka kita cuba manfaatkan sebaiknya mungkin untuk kita berikan kepada golongan-golongan fakir miskin yang ada dalam qaryah masjid kampung kita ni, supaya kita boleh orang kata apa, wujudkan satu perasaan kita ambil berat, kan? Kadang-kadang kita tak nak dengar suara orang susah tak dapat bantuan dan sebagainya. Dan kalau boleh kita minta pihak pengurusan masjid juga sentiasa mengambil berat, mengambil perhatian kepada mereka-mereka yang benar-benar memerlukan kepada pertolongan. Dan banyak lagi dah yang disebutkan di sini di antara fungsi dan peranan masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjadi contoh kepada kita dan juga sahabat-sahabat, bagaimana didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sahabat terbinanya kekuatan, kesatuan, ukhuwah, sifat kita kata saling ambil berat, menunjukkan rasa kasih sayang bermula di institusi masjid ni. Jadi kita kembangkan fungsi dan peranan masjid. Mudah-mudahan semua itu memberikan rahmat dan keberkatan kepada seluruh umat Islam, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu sajalah dulu. Saya kembalikan kepada pengurusi majlis, dan sebelum saya menutup untuk round yang kedua, saya mendoakan mudah-mudahan saya mewakili seluruh staf daripada UiTM Perlis dan juga daripada pihak JAIPS dan juga seluruh rakyat negeri Perlis, mendoakan mudah-mudahan semua mangsa-mangsa yang mengalami musibah tadi dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala urusan mereka dan diberikan kepada mereka kesabaran dan ketabahan. Mudah-mudahan mereka semua diganjari dengan pahala yang berlipat kali ganda di atas kesabaran mereka, insya-Allah. Sekadar itu, sekian, mohon maaf kepada semua. Saya serahlah kembali kepada pengurusi majlis. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sudah sampai kepada penghujungnya. Jadi banyak pesanan ataupun perkongsian yang dibawa oleh Al-Fadil Doktor tadi. Sebagai penutup 2 minit tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid, tempat yang Allah hadiahkan kepada kita. Kita nak pergi masjid tak susah macam zaman dulu. Tempat kita masjid, selang 1 kilometer jumpa masjid, insya-Allah. Tempat yang paling Allah cinta, tajuk forum kita pada malam ini, masjid, tempat yang paling Allah cinta. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita diberikan satu hari berapa jam? 24 jam. Dalam 24 jam, berapa banyak urusan kita yang Allah telah mudahkan dalam hidup kita. Tetapi kita nak buat apa yang Allah minta tu cukup payah. Kita nak makan banyak mana? Boleh, Ustaz. Kita nak
Kita nak buat kerja apa, Allah bagi kita buat sepanjang hari. Tapi tiba-tiba bila mai masuk waktu solat, aku sembahyang kat rumah dah, cepat sikit. Masjid tak payah pergi. Rugi tuan-tuan. Kita nak minta dekat Allah, kalau boleh semua perkara kita nak minta. Semua kalau boleh ni kita tulis, tak cukup kertas kita tulis nak minta kepada Allah. Tapi Allah minta supaya kita mengimarahkan rumah Allah ni. Semayang saja Isyak 10 minit kita tak boleh buat. Kita minta banyak dekat Allah. 24 jam Allah permudahkan urusan kita. Mudah-mudahan selepas ini tuan-tuan, masjid tempat yang paling Allah cinta, kita dapat imarahkan paling kurang mai solat 5 waktu berjemaah pun cukup dah. Paling kurang lah. Jadi itu sahaja daripada barisan forum pada malam ini. Aqulu qawli hadha, naqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Apa yang terkurang, apa yang terlebih, dimohon maaf daripada saya wakil kepada semua. Jadi kita tangguhkan forum kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.